Bismillahirrahmanirrahim. Cik Khairul Arifin boleh tolong respon sama ada suara saya didengari? Okey, baik. Terima kasih. InsyaAllah kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. InsyaAllah lebih kurang dalam 20 minit kita akan secara khusus hadis-hadis daripada kitab yang diterjemahkan oleh sahabat saya, Ustaz Mustafa Suki, yang bertajuk 100 hadis dhaif dan palsu popular. Pengarang asalnya adalah Syekh Abu Tariq Ihsan bin Muhammad Al-Utaibi, hafizahullah ta'ala. Baik, kita sudah membacakan 2 hadis dan hari ini mungkin kita boleh pergi kepada 1 ataupun 2 hadis lagi, insya-Allah. Baik. Hadis yang ketiga yang dimasukkan dalam kitab ini, himpunan hadis palsu dan lemah ini, adalah berbunyi, i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada wa 'amal lakhiratika ka'annaka tamutu ghada. Hadis yang berbunyi, sekali lagi saya mulai, i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abada wa 'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Maksudnya, dikatakan bahawa Nabi SAW telah bersabda yang berbunyi, i'mal, bekerjalah untuk duniamu, li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Dikatakan ada, Rasulullah sebut bahawa kerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Wa'mal, dan beramallah, li akhiratika, untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu ghada, seolah-olah kamu akan mati pada keesokan harinya. Dan seingat saya hadis ini agak masyhur, disebut dalam kuliah-kuliah ataupun sesi-sesi motivasi dan seumpamanya, khususnya untuk menggambarkan perlunya kuat kita bekerja, memfokuskan kerja dan seumpamanya. Benarkah hadis ini adalah hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanpa menafikan di sana ada ayat Quran dan hadis sahih yang lain yang menyuruh kita bekerja dengan betul, dengan bersungguh-sungguh. Itu tidak dinafikan. Cuma yang sedang kita bincangkan adalah riwayat ini, lafaz ini, ataupun sanad berdasarkan hadis ini yang disebut sebagai hadis ini. Adakah ia sahih? Kadang-kadang makna hadis itu tidak ada masalah dari sudut matan dia punya teks, dan maknanya tidak ada masalah, betul, dan ia bertepatan dengan hadis sahih yang lain. Tetapi dari sudut sanad, dia punya periwayatan, dari sudut ilmu riwayahnya, dia ada masalah, ada kecacatan yang tersembunyi yang boleh menjatuhkan martabat hadis itu, yang pertama menjadi dhaif, ataupun terus kepada dhaif jiddan, ataupun syadidud dhaif, dan seterusnya menjadi palsu dan seumpamanya. Baik. Apakah darjat hadis yang disebutkan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa 'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Ya, bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati keesokan harinya. Baik, darjat hadis ini menurut terjemahan daripada sahabat saya dan guru saya ini, Ustaz Mustafa Suki, yang dia terjemahkan daripada kitab guru dia yang bertajuk 100 hadis dhaif dan palsu popular, Syekh Abu Tariq Ihsan bin Muhammad Al-Utaibi.
kata dia hadis ini adalah dhaif, yakni lemah, jika ia disabitkan datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai ke tahap palsu, tapi ia dhaif. Bila dhaif ni tidak sahih lah, tuan-tuan, tidak sahih, bahkan tidak hasan. Bukan hadis sahih, bukan hadis hasan. Yakni ia bukan hadis dalam kategori hadis makbul. Baik. Antara kitab yang merekodkan hadis ini, yang pertama, kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Abdul Rabbih yang bertajuk Al-Aqdu Al-Farid, Mauqi' Al-Warraq, jilid 2, muka surat 469. Kemudian yang kedua, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadis Ad-Da'ifah. Meskipun ia direkodkan dalam kitab-kitab ini, sebagaimana kita kena maklum, kadang-kadang ia memang diriwayatkan untuk mengatakan ianya tidak sahih. Sebagai contoh, kitab Syekh Albani itulah jelas pada hadisnya, kitab Al-Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifah. Silsilah, yakni silsilah hadis-hadis yang dhaif, yang tidak mencapai tahap sahih. Walaupun Syekh Albani dikritik dari sudut kaedah penilaian beliau, namun sumbangan dan juga ketokohan beliau juga tidak mampu dinafikan. Baik, keterangan ulama hadis. Syekh Al-Albani rahimahullah berkata, hadis ini tidak punya asas secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sangat masyhur di kalangan masyarakat, tidak ada asal yang dapat mensabitkan bersambungnya ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia sangat masyhur di kalangan masyarakat dan sehingga dia anggap ia sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di sana disiplin kita nak guna hadis dhaif ini mesti disebut bahawa ia hadis dhaif dan ia mesti dalam bab targhib wa tarhib sahaja, dan dalam kategori ini saya melihat ia dalam bab tarhib wa targhib lah. Motivate dan demotivate ataupun fadailul a'mal. Pun begitu, mestilah hadis dhaif itu ada terlebih dahulu sandaran yang sahih, sama ada daripada Quran, sama ada daripada hadis sahih. Barulah hadis dhaif itu applicable. Bila satu hadis dhaif berdiri sendiri dan tidak ada riwayat lain yang menyokongnya, maka ia tidak dapat digunakan dengan baiklah. Ia perlu ditolak dan seumpamanya. Tapi dalam kes ini sebenarnya dhaifnya tidak terlalu dhaif berdasarkan secara umum. Namun Syekh Albani mengkritik dengan secara keras jugalah. Dia kata tidak ada asal secara marfu' daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang itu lafaz ini dihasilkan oleh sahabat ataupun para tabi'in ataupun ulama kemudiannya berdasarkan kefahaman mereka terhadap Quran dan hadis sahih juga. Cuma lafaz itu bukan lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara kriteria ataupun syarat untuk beramal dengan hadis dhaif, yang pertama, mesti tidak bolehlah ia terlalu dhaif, yakni syadidud dhaif ataupun dhaif jiddan, tak boleh. Dan yang kedua, itu pun ada pecahan-pecahan yang rumit lah, dia ada munkarul hadis apa semua begini. Yang kedua, hadis itu mestilah ada tadi saya sebutkan. Yang pertama, sanadnya tidak boleh terlalu dhaif. Yang kedua, ia mesti ada terlebih dahulu sandaran yang lebih kurang sama daripada nas yang sahih, Quran dan hadis sahih. Yang ketiga, kita tidak boleh berpegang secara jazam, ianya adalah kalam ataupun lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah bila bertembung dalam satu perkara, bila bertemu amalan, khususnya dalam bab amalan, amalan sunat, amalan yang dianggap sunnah, yang sunat, maka bila bertembung antara dalil yang sahih dengan dalil yang dhaif, walaupun yang masyhur dalam masyarakat kita duk amal berdasarkan hadis dhaif, maka dalam bab itu wajar kita berpindah daripada berpegang kepada hadis dhaif itu kepada hadis yang sahih. Apatah lagi jika dari sudut praktikalnya tidak ada perubahan yang banyak pun. Cuma dari sudut riwayat itu membezakan antara riwayat tersebut. Baik. Akan tetapi kata terjemahan ini, perkataan ini memang diriwayatkan secara mauquf. Mauquf ni daripada perkataan waqafa. Waqafa ni wakaf, tempat berhenti. Jadi dia terhenti kepada ucapan Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum. Iaitu perkataan ini mauquf, yakni riwayat ini terhenti kepada Abdullah ibn Umar Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nampak tak?
Jadi sebab tu kita kata ini sebagai asar, ataupun kalau ikut kaedah dia dipanggil asar, dan mafhumnya of course berdasarkan Al-Quran dan hadis juga. Baik. Ada juga yang mengatakan bahawa perkataan ini adalah perkataan Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhum. Baik. Yang jelas ini bukanlah perkataan Nabi SAW. Nah, rigid lah. Ulama-ulama hadis dia rigid. Kalaupun ia bil makna datang daripada sahabat dan terhenti daripada perkataan sahabat, maka kena kata dia perkataan sahabat. Dan level dia ataupun gelaran dia adalah asal. Nah, tapi bila ia benar-benar perkataan Rasulullah SAW, barulah ia layak dinamakan sebagai hadis yang bertaraf makbul ataupun yang sahih itulah. Sahih dan juga hasan itu. Yang jelas kata pengarang kita ini, ia bukanlah perkataan Nabi SAW, namun ia adalah perkataan yang diucapkan oleh sahabat radhiyallahu anhum. Bagi mereka yang ingin menyebutkan perkataan ini, hendaklah perkataan ini disandarkan kepada sahabat dan bukan kepada Nabi SAW. Namun demikian, umat Islam memang dianjurkan untuk mempersiapkan diri menuju akhirat dan menjadikan dunia hanya sebagai tempat persinggahan sementara. Jadi kesimpulannya, kata-kata, kalimah-kalimah ayat ini kefahamannya tak berlawan dengan Quran dan Sunnah. Cuma dia jadi tak sahih kalau ia dinisbahkan sebagai hadis. Maka tidak boleh kata dia sebagai hadis Nabi SAW. Jika kita nak guna, kita kata ia adalah disandarkan kepada dua orang sahabat lah, paling tidak disebut dalam teks ini, iaitu Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Dua orang itu yang dinisbahkan. Maka ia lebih sesuai disebut sebagai athar, bukannya hadis Nabi SAW. Baik. Wallahu alam. Itu hadis yang ketiga. Kita masuk hadis yang keempat. Contoh hadis palsu dan lemah yang dimasukkan dalam kitab 100 hadis dhaif dan palsu popular dalam kalangan masyarakat. Dan dalam konteks ini hadis-hadis dalam masyarakat Arab lah, di belah negara Arab, kerana pengarang kita ni daripada Jordan, tempat Ustaz Mustafa belajar dulu. Di sana ada Dr. Muhammad Razaimi Ramli menulis tentang tajuk yang lebih kurang sama untuk konteks Malaysia ataupun Tanah Melayu. Dan ada satu lagi buku yang lebih komprehensif yang dikarang oleh Profesor Madya Dr. Faisal Ahmad Shah, pensyarah hadis daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, yang lebih komprehensif dan dia memasukkan begitu banyak 300 riwayat hadis dalam pelbagai bidang berkaitan dengan amalan dan kepercayaan yang tidak tepat orang Melayu kita di Malaysia ini. Realiti pemakaiannya menggunakan hadis-hadis yang tidak sahih. Perkara itu perlu kita bagi perhatian, kerana dalam Islam satu-satu yang dianggap sebagai ibadah dan nak ada nilai pahala itu, apatah lagi pahala sunat berdasarkan sunnah Rasulullah, dan kita nak dakwa macam itu, maka ia mesti bukan hanya benda baik. Benda baik tu dapat pahala lah. Tapi bila kita nak dakwa, ni Nabi buat, ni Nabi suruh, maka ia bukan sekadar kena benda baik, tapi ia mesti sahih. Ia mesti sahih. Ada sandarannya. Ada sanadnya, ada sumber rujukannya. Tidak boleh secara wewenang untuk kita mendakwa-dakwi yang ni Rasulullah buat, yang ni Rasulullah buat. Benda ni baik ni, mesti Rasulullah buat. Tidak semestinya. Kalaulah benda baik macam mana pun, kalau Rasulullah tak buat, bukan bermaksud benda tu tak boleh buat. Dari sudut benda muamalat harian, dalam masa ibadah cerita lain. Tapi untuk nak kata yang Rasulullah buat beginilah, tu kena ada bukti dan sandaran yang jelas. Tak boleh main-main dalam bab ini kerana ia berkaitan dengan agama. Baik. Hadis yang keempat. Lafaznya berbunyi ana jaddu kullu taqiyyin. Disebutkan apa dia? Ana jaddu kullu taqiyyin. Ada orang meriwayatkan dan menyebarkan dalam konteks negara Arab, bahkan mungkin sampai ke alam Melayu kita melalui kitab-kitab Jawi dan seumpamanya, bahawa di sana ada dikatakan hadis yang berbunyi ana jaddu kullu taqiyyin, yang bermaksud aku adalah datuk ataupun moyang. Adapun datuklah jaddun wa jaddatun. Jaddun wa jaddatun.
Aku adalah datuk kepada setiap orang yang bertakwa, taqiyin. Orang yang bertakwa. Semua orang bertakwa ni akulah dia punya datuk. Dikatakan Rasulullah SAW berkata yang demikian itu. Jadi apa status hadis ni? Kalau ikutkan, betul lah Rasulullah lah orang yang paling bertakwa. Dalam riwayat-riwayat lain, Rasulullah menyebutkan aku orang yang paling bertakwa. Quran menyebut, Inna akramakum indallahi atqakum. Surah Al-Hujurat ayat 13 tu. Dalam masa yang sama, Rasulullah sendiri pun pernah menyebut kepada sahabat-sahabat yang datang ke rumah bertanya ke amalan baginda kepada isteri-isteri baginda, dan isteri-isteri baginda menceritakan Rasulullah sekian. Jadi mereka pun buat kesimpulan, aku nak begini, seorang sahabat menyebutkan aku nak solat tak berhenti dah. Seorang lagi masuk tak nak tidur malam, nak solat sepanjang malam. Ada sahabat kata aku tak nak puasa, aku nak puasa tak nak buka-buka, yakni setiap hari nak puasa. Ada sahabat lain yang ketiga kata aku tak nak tak nak kahwin sampai bila-bila. Bila Rasulullah balik jumpa isteri baginda ceritalah kada wa kada si fulan kada wa kada. Bahkan hadis ini menyembunyikan siapa sahabat tersebut. Walhal sepatutnya dalam bentuk periwayatan disebutkan nama. Sebab kalau benda-benda baik akan disebutkan nama. Orang ni. Ibnu Umar bertanya, Abu Hurairah bertanya. Tapi 3 orang sahabat ini tidak dinyatakan namanya. Memberi pengajaran pada kita, kalau kita nak report satu benda yang tidak baik, tapi pengajarannya ada, wajarlah nama-nama orang yang terlibat dalam peristiwa itu disenyapkan. Tidak diceritakan. Kerana ia boleh menimbulkan aib dan seumpamanya. Maka kita diajarkan dari satu perspektif supaya tidak mendedahkan. Tapi pengajarannya boleh diambil dan seumpamanya. Baik. Jadi apa yang berlaku, Rasulullah marah. Sampai dalam riwayat tersebut, merah muka Rasulullah. Marah ya. Menahan marah itu, Rasulullah pergi cari 3 orang sahabat tu. Rasulullah tanya, kamukah yang kada wa kada yang buat begini. Maka mereka kata, naam, kamilah tu. Maka Rasulullah pun menjelaskan pada mereka, aku manusia yang paling bertakwa di sisi Allah. Tapi aku solat dan aku rehat. Aku puasa dan aku berbuka. Bahkan aku berkahwin dengan perempuan-perempuan. Nampak? Betapa Rasulullah tidak membenarkan kita hulu, melampau, ekstrim, syadid dalam urusan hatta ibadah. Sehingga kita tak jadi manusia normal. Sehingga kita menjadi abnormal di kalangan masyarakat. Tapi itu tidak menafikan bahawa iman kita, kesolehan kita tidak tinggi. Tidak. Tapi yang disebutkan wasatiyah itu adalah kita buat untuk akhirat yang terbaik, dan yang buat dan terbaik itu mestilah dengan panduan ilmu, dan juga buat untuk dunia, urusan dunia kita, cari makan, pergi bekerja apa semua untuk anak isteri itu juga yang terbaik. Itu maksud wasatiyah. Bukannya ambil dunia 50%, ambil akhirat 50%. Itu pandangan yang kefahaman yang salah. Dia semayang, jangan banyak-banyak sangat, so-so sahaja, 50, tidak begitu. Untuk ibadah pun kita kena usaha the best, sesuai dengan kita 100%. Tapi tidaklah sampai tahap melampau, iaitu sampai tinggal anak bini tak cara, makan, minum, tak kerja apa semua. Sebab apa? Nak ibadah. Sebab apa? Kiamat nak dekat, Al-Mahdi nak keluar dah ni. Ya ke begitu Rasulullah suruh? Tidak. Rasulullah tak suruh begitu. Hatta kalau kiamat esok pun, hari ni kalau ada pokok yang nak kena tanam, Rasulullah suruh tanam. Sampai tahap itu disuruhkan kita itu. Jadi tidak perlu kita gusar dengan apa yang sudah dinyatakan dalam hadis-hadis akhir zaman itu, kerana ia pasti berlaku dari sudut iman. Cuma kita tak tahu. Maka bila kita tak tahu, kita tak perlu cari pun. Tidak ada arahan. Rasulullah suruh kita pergi cari Al-Mahdi, pergi cari Isa Al-Masih, pergi cari Dajjal dan seumpamanya. Orang Melayu ni dia minat pergi cari. Dia minat membuat tebakan-tebakan, minat buat teori-teori. Orang ni Dajjal, orang ni Al-Mahdi, orang ni. Yalah, kalau dia dah keluar pun apa masalah pada kitanya? Kalaulah Mahdi dah keluar betul, kita ni tak ada dah atas muka bumi ni. Maksudnya dah berperang, dah hancur semua. Sebab zaman tu tak ada dah orang Islam, orang kafir. Melainkan ada, bukan tak ada orang Islam, orang kafir. Hanya ada orang Islam dan orang kafir. Tak ada dah negara-negara macam ini apa semua. Jadi tak perlu seronok dengan perkara tersebut. Baik tuan-tuan, balik pada asal ni. Sikit lagi dalam 5 minit lagi. Makanya hadis ini ia berbunyi ana jaddu aku ni datuk kepada kullu taqiyyin, setiap daripada orang yang bertakwa itu. Tidak ada disebutkan di sini darjat hadisnya
hadis ini tidak ada asalnya. Ataupun dalam bahasa Arab panggil la asla lahu. Ataupun ada Ustaz Syahbudi disebut la asla lahu. La asla lahu. Ataupun la asla lahu. Jadi tidak ada asal baginya. Ini kerana ulama-ulama hadis tidak menemui jalur perawi yang meriwayatkan hadis ini. Kalau kita dengar siapa-siapa sebut hadis ini ataupun menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kata, "Hai, itu bukan hadis tu tuan." Tapi statement yang kata Rasulullah ketua bagi orang bertakwa tu betul. Kalau kita kata Rasulullah lah penghulu bagi segala orang bertakwa, itu tidak salah. Cuma bila kata ni hadis Nabi ni, ana jaddun kullu taqiyyin. Aku ni datuk nenek moyang bagi segala orang bertakwa. Berarti disebut qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut gitu. Ada penceramah, ada ustaz sebut qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana jaddu kullu taqiyyin. Aku ni datuk nenek moyang seluruh orang yang bertakwa. Maka kita kata, maaf ustaz, rasanya itu bukan hadis. Tidak ada asal baginya. La asla lahu. Tidak ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, An-Nasa'i, Abu Daud, Tirmizi, Muwatta Imam Malik, Musnad Ahmad, Sunan Darimi, Kutubut Tis'ah, 9 kitab utama tu tidak ada. Antara kitab yang memasukkan hadis ini barangkali untuk mengkritiknya, yang pertama oleh Al-Imam Al-Hafiz As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala, dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawa, ataupun setengah baca Al-Hawi lil Fatawi, jilid 2 muka surat 89. Yang kedua, Syekh Al-Albani dalam kitab dia Silsilah Al-Ahadits Ad-Dha'ifah, sebagaimana kita sebut tadi, dia sengaja masukkan untuk nak kata hadis ni tidak sahih. Baik, keterangan ulama hadis, Imam As-Suyuti berkata, aku tidak mengetahui hadis ini. Aku tak tahu. Sepanjang aku dah buat kajian apa semua, Imam As-Suyuti ni sampai setengah riwayat sebut ada 500 jodoh karya, tuan-tuan. Imam Ahli Sunnah yang dalam mazhab Syafi'i antaranya, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dan dia menulis semua bidang. Bidang Quran, bidang hadis, bidang fiqh, bidang akidah, fatwa, semua ada. Dan sebab itulah Al-Imam ataupun Syekh Profesor Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili rahimahullah, yang meninggal pada tahun 213 tempoh hari, disebut tokoh Ma'al Hijrah Malaysia selepas daripada Syekh Dr. Isa Al-Qardawi hafizahullah ta'ala. Beliau dianggap sebagai As-Suyuti fi asri zaman, iaitu Suyuti zaman inilah, kerana dia pun menulis tafsirnya, kitab fatwanya, hadisnya, apa semua, kitab fiqh syafi'i, apa semua begini. Itu kehebatan Al-Imam Profesor Dr. Wahbah Mustafa Az-Zuhaili rahimahullah, yang telah meninggal pada tahun 2013 tempoh hari, yang mana dia merupakan guru kepada mantan mufti wilayah dan menteri agama kita, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Baqri hafizahullah ta'ala. Baik. Keterangan ulama hadis, Syekh Albani berkata tiada asal baginya, la asla lahu. Terdapat juga sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud keluarga Muhammad adalah yang paling bertakwa. Ada juga satu lafaz yang lebih kurang dia punya maksud yang nak sandar macam tadi juga, yang berbunyi keluarga Muhammad, yakni ahli bait, ahli baiti, yakni ahli keluargaku lah, ahli keluarga Muhammad itu adalah yang paling bertakwa. Menurut Syekh Nasruddin Albani, hadis ini juga tidak terlepas daripada kritikan ulama hadis, menyatakan ia adalah sangat lemah. Sangat lemah. Maka ia tidak sahih, bahkan tidak boleh dijadikan hujjah. Baik. Terdapat, tapi itu tidak menafikan ahli keluarga baginda ada keistimewaan yang khusus. Pun dalam masa yang sama, tidak menafikan anak cucu cicit baginda tidak terlepas daripada kekurangan untuk berbuat dosa dan seumpamanya, bahkan ada yang tidak soleh dan seumpamanya. Sebab walaupun tok dia tu Nabi SAW, cucu cicit itu belum tentu membawa akhlak dan ajaran dan amalan dan kefahaman sebagaimana Nabi SAW. Itu kita kena faham sungguh-sungguh. Sebab tu Islam tidak memandang keturunan darah apa semua dengan terlalu melampau lah. Supremasi terhadap darah, keturunan, kebangsawanan apa semua itu ada kedudukannya, perlu dimuliakan dalam konteks muamalat dan konteks politik. Tetapi dari sudut teologi, akidah ni, perkara itu dia takkan tepi. Walaupun dia keturunan Nabi SAW sekalipun dah terbukti, tapi dia buat benda-benda syirik, na'udzubillah min dzalik,
maka kita sebagai orang awam yang bukan keturunan Nabi, sekadar keturunan Nabi Adam AS, maka kita pun tidak boleh ikut dan mesti menolak ajaran tersebut. Itu maksudnya. Baik, sikit lagi kita dapat hadis sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah mengisyaratkan bahawa baginda adalah yang paling bertakwa dan mengetahui tentang Allah, namun bukanlah seperti lafaz hadis di atas. Ini yang saya maksudkan, hadis 3 orang sahabat yang mari berjumpa mengetahui amal soleh Rasulullah tu. Itulah hadis cerita dia. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian dan yang paling mengetahui tentang Allah adalah saya. Itu mafhum dia. Rawahul Bukhari, wallahu taala a'lam. Kita akan sambung pula hadis yang kelima hingga ke 100 insya-Allah. Dengan sepantas dan secepat mungkin. Siapa yang tertinggal boleh tengok rakaman-rakaman sebelum ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.